Hai, Miss Karen balik. Okey, so hari ini kita akan sambung dengan satu lagi tajuk supaya pelajar tahu how to do your pembetulan kesilapan. So jangan lupa subscribe, like and share. Okay, you boleh share dekat Facebook ke, Instagram ke. Okay, no problem. Okay, inilah soalan yang kita akan masuk ke hari ini. Okey, pembetulan kesilapan ini sebenarnya seperti yang pelajar tahu, pembetulan kesilapan dibahagikan kepada dua jenis. Satu merupakan kesilapan ketara. Kesilapan ketara ini memberitahu anda jelasnya your imbangan duga adalah tidak seimbang. So sudah pastikan kita sudah melakukan kesilapan. Kenapa imbangan duga tidak seimbang? Tidak ada beberapa kemungkinan. Pertama, pelajar sudah debit tapi lupa kredit atau di sebaliknya. So debit punya nilai akan lebih, kredit akan kurang. Kedua, untuk dua catatan sistem catatan bergu, pelajar sudah masukkan kebahagiaan dua-dua pun kredit tapi debit tak masuk. So of course imbangan juga mesti tidak seimbang. Ketiga, you sudah debit 100. Tapi bila teruskan kredit, you masukkan 1000. So kredit akan terlebih 900. So that's why your imbangan juga tidak seimbang. Okay, so bila imbangan tidak seimbang, biasanya your catatan kita akan terus cancel in your ledger and masukkan nilai yang betul. Ataupun imbangan juga kita akan terus buat pembetulan tanpa tolak. Tapi majoriti dalam peperiksaan, kesilapan yang dikeluarkan we call kesilapan tidak ketara. Okey, kesilapan tidak ketara ini memberi maksud di mana imbangan juga sebenarnya seimbang. Tapi pelajar kena ingat, bila imbangan juga imbang, pelajar boleh dapati kenapa imbangan saya imbang dengan 10,000. Tapi kawan saya punya imbangan, dia imbang dengan 9,000. Satu lagi dia adalah imbang dengan 11,000. So, ini bermaksud mesti ada pelajar yang betul dan salah. So, ingat, walaupun imbangan juga seimbang, ini tidak memberi maksud your jawapan 100% betul. Sebab kita masih mungkin berlaku 6 kesilapan. Okey, 6 kesilapan. Pertama, we call kesilapan commission. Okey, bagaimana pelajar tahu ini merupakan kesilapan commission? Biasanya for kesilapan commission, dalam satu urus niaga, kita boleh nampak dua nama, or we call dua nama syarikat yang berbeza. Okey, nampak dua nama atau dua nama syarikat berbeza, itu call kesilapan commission. Khas untuk nama saja. And kedua, yang lebih kurang sama ialah kesilapan prinsip. Yang kesilapan prinsip ini sebenarnya kebanyakan soalan sudah tak ada keyword. So, bila pelajar tak nampak keyword, itulah call kesilapan prinsip. Okey, kemudian untuk dua kesilapan ini, pelajar kena ingat, you kena keluarkan satu akaun yang kita akan carikan dua akaun. Satu akaun yang betul. Okey, make sure akaun yang betul ini mesti masuk dalam bahagian yang betul. So, anda kena pastikan dia merupakan akaun AAB atau LMH. So, AAB akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Tapi LMH akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kedua, anda kena pastikan satu akaun yang salah. So, akaun yang salah ini mesti masukkan ke dalam bahagian yang bertentangan. Ini bermaksud, if my akaun yang betul adalah di debit, akaun yang salah akan go to kredit. Tapi sekiranya akaun yang betul di kredit dan akaun yang salah akan di debit. Okey. Next, ketiga. Ketiga akan merupakan your kesilapan amount. Okey, biasanya kesilapan amount, kebanyakan soalan you akan nampak dua nilai yang berbeza. Okey, dua nilai yang berbeza dan dengan syarat mereka adalah dalam satu urus niaga yang sama. Some soalan, dia akan sama dengan yang seterusnya we call kesilapan saling berimbang. Okey, kesilapan saling berimbang dengan kesilapan amount punya perbezaan ialah
amount merupakan satu urus niaga yang serentak, berlaku yang serentak. Saling imbang mungkin merupakan dua akaun yang berbeza seperti jualan dengan belian. Diskaun diberi dengan diskaun terima. Or even kadar bayaran dengan gaji, mereka tak boleh bayar dalam satu urus niaga. Dia consider dua urus niaga yang berbeza, itu called kesilapan saling imbang. So, kesilapan saling imbang ini, apakah keyword yang pelajar nampak? Kebanyakan masa, dia akan terus beritahu anda berapa yang sudah terlebih ataupun berapa yang sudah terkurang. Tapi jangan lupa, terlebih dan terkurang dua perkataan ini juga boleh digunakan dalam kesilapan amount. Okey, so bagaimana kita nak betulkan kesilapan amount ataupun saling imbang? Okey, di sini kita ada dua kemungkinan. Okey, kita berlakunya dua kemungkinan. Pertama ialah terlebih. If kamu accidentally sudah terlebih catat, when terlebih pelajar kena ingat sudah lebih, kita mau tambah ke tolak. Lebih, make sure kita akan tolak. Tolak maksudnya is my account di debit. I kena tolak di credit. So tolak mesti ikut bahagian tangan, opposite. Okay, tapi kalau terkurang, terlebih kita tolak. Tolak maksudnya debit, tolak di kredit. Dan kredit akan tolak di debit. Another kemungkinan ialah terkurang. Okay, sudah kurang. So kita kena apa? Kita kena tambah. So tambah, make sure kena tambah bahagian yang sama. If my account kurang di debit, I tambah di debit. If my account kurang di credit, then kita akan tambah di credit. Okay? Next kita ada dua lagi. So ini dua cara sama, tapi satu adalah under urus niaga yang sama, satu adalah berbeza. Okay, next seterusnya kita akan adakan kesilapan ketinggalan. Okay, kesilapan ketinggalan ini maksudnya apa? Maksudnya kita akan nampak keyword apa? Keyword ialah belum direkodkan, tidak dicatatkan, okay, terlupa dipostkan ataupun any yang tertinggal. Okay, maksudnya masa kita buat account, your bill sudah tercucuk. Okay, now baru terlupa. So for kesilapan ketinggalan ini, pelajar kena carikan apa? Make sure you kena carikan dua account yang betul. Dua account betul ini based on urus niaga, make sure satu account mesti di debit and satu lagi account mesti di credit. Sebab ini ikut sistem catatan bergu. Dan your urus niaga sudah complete. Ini hanya ketinggalan. Okay, ketinggalan. So ketinggalan ini biasa apa? Untuk kita laporan, untuk ambil lana. Okay, semua ini untuk membawa masuk agar anda okay. And last kali kita ada kesilapan apa? Kesilapan songsang atau terbalik. Okay, kesilapan songsang atau terbalik. Untuk kesilapan songsang or we call terbalik, okay, ini maksudnya apa? Ini maksudnya kedua-dua account yang terlibat kita sudah songsangkan. So the keyword yang biasanya nampak ini soalan, keyword yang biasa nampak ini soalan ialah di songsangkan. Nampak di songsangkan, itulah kesilapan songsang. Tak nampak songsang, dalam ayat yang urus niaga yang diberi, anda akan nampak kedua-dua perkataan ini. Satu account sudah didebitkan, manakala another account sudah dikreditkan. Tapi bila kita double check, kita akan dapati kedua-dua account ini pun salah masuk. Make sure dia mesti berlaku apa? Dua kesilapan. So dua account pun berlakukan kesilapan, itu baru consider as your kesilapan songsang. Okay, make sure dua kesilapan. Okay, so untuk buatkan pembetulan kesilapan songsang, sebenarnya kita pun sama carikan dua account yang betul. And dua account yang betul ini, bila masukkan ke account, you mesti ikut bahagian yang betul. So maksudnya, you kata, I mau debit, saya buat credit tunai. Itulah bahagian yang betul.
Tapi mesti ingat, for kesilapan songsang ini, bila you betulkan kesilapan dia, your nilai yang dibetulkan kena darab dengan 2. Make sure nilai yang dibetulkan mesti darab dengan 2. Okay? Inilah caranya untuk kita bezakan your kesilapan tidak kesalahan. Okay? This for kesilapan song. Okay. Okay, lepas tu juga akan masuk ke dalam contoh soalan. Okay, kita akan buat satu contoh soalan. Okay, inilah soalan yang kita akan masuk. Merupakan Encik Rajin, seorang pedagang, telah menyediakan imbangan juga pada 31 Disember 2019 seperti di bawah. Sekiranya pelajar perhatikan, imbangan juga ini mempunyai jumlah yang seimbang. Okay, dia memang seimbang. Walau bagaimanapun, selepas imbangan juga disediakan, beberapa kesilapan dapat dikesan. Nampak tak? Berapa kesilapan sudah dikesan? Jumlah ialah 8. Okey, walaupun imbang, tapi kita berlaku 8 kesilapan. Okey, sekarang kita mula dengan one by one. So, soalan kenapa? Anda dikendaki betulkan kesilapan melalui junam. Sediakan imbangan juga yang baru selepas mengambil kira pembetulan kesilapan. Okay, ready? Number 1. Bayaran sewa rumah kediaman dengan tunai perniagaan 500 telah direkod dalam akaun sewa. Okay, so setiap urus niaga, pelajar kena carikan keyword. First, nampak tak dua nama berbeza? Tak ada. Nampak tak dua nilai berbeza? Tak ada. Nampak tak perkataan terlebih dan terkurang? Tak ada. Belum, tidak, tertinggal, terlupa? Tak ada. And the last one, ada nampak disongsangkan? Tak ada. Debit dan kredit pun tak ada. So, apa-apa yang tak ada keyword, ini merupakan kesilapan prinsip. So, kita sudah tahu dia merupakan kesilapan prinsip, maksudnya salah account. So, bila salah account, pelajar kena keluarkan 2 account. Which one ialah account yang betul? Bayaran sewa rumah kediaman. Kediaman is your keyword. Kediaman maksudnya apa? Account ambilan. Ambilan merupakan account yang betul. Bila kita bayar sewa rumah kediaman dengan tunai perniagaan, ambilan akan bertambah di debit. Tapi saya tak debit ambilan. I sudah record dalam account sewa. So maksudnya dianggap dia merupakan account sewa. Tapi pelajar kena ingat, account sewa ini merupakan account yang salah. Account salah itu tadi sudah debit. Tapi saya dah bayar sewa tak? Tak bayar. So debit punya nilai mesti pindahkan ke bahagian tangan untuk kredit. So jawapan yang kita masuk ialah debit ambilan, kredit sewa. So itu bukan sewa syarikat. Itu sewa rumah kediaman sendiri. So 500 dengan 500. Kedua, beli lengkapan 560 dengan tunai telah didebitkan dalam akaun belian. Yes, you kata cukup I nampak debit, tapi debit itu bukan keyword. Keyword mesti debit dan juga kredit, kedua-dua ada. Tak ada kan? So di sini sebenarnya yang nombor 2 ini dengan yang nombor 1 sama. Kita tak nampak dua nama berbeza. Tak nampak dua nilai berbeza. Tak nampak terlebih terkurang, belum lupa, dan juga tak nampak songsang. So ini juga another kesilapan prinsip. Kesilapan prinsip kita boleh bagi dalam banyak jenis ayat-ayat yang berbeza. Okay? So kita beli apa? Keyword beli lengkapan. When you beli lengkapan, pelajar kena ingat, lengkapan adalah aset. Aset ini untuk kegunaan perniagaan. Tapi I sudah debitkan dalam akaun belian. Pelajar mesti ingat, in account, when you nak labelkan belian dengan jualan, make sure mesti beli anda jual barang niaga. Ini bukan barang niaga. So, belian ialah account yang salah. Nah, kena pastikan, I beli lengkapan. Aset saya akan bertambah di mana? Bertambah di debit. So, account yang debit sepatutnya lengkapan. Tapi, saya tak debit lengkapan.
I sudah debit belian. So belian debit sudah salah. So pindahkan ke kredit supaya debit 560. Kredit another 560. Ya belian ialah kosong. Sebab kita tak beli barang. So jawapan debit lekapan and kreditkan belian. Nilai adalah 560. Sini pun sama. Okay, inilah dua jenis kesilapan prinsip. Next, jurnal belian dan jurnal jualan telah terlebih record. What's the keyword? Keyword adalah terlebih. Nampak terlebih, and you kena tahu apa yang terlibat is your jualan dengan belian. Now tanya, jualan belian boleh berlaku sebentar? Tak boleh mah. I jual to my customer, tapi I beli from my ABB. So dia tak boleh berlaku serentak. So ini merupakan kesilapan saling mengimbang. Yang berlaku dalam satu urus yang sama, we call kesilapan amount. So ini adalah kesilapan saling mengimbang. Okay, the keyword sudah bagi apa? Terlebih. Terlebih tambah ke tolak. Terlebih make sure kena tolak. Okay, now tanya jualan. Jualan ialah hasil. Hasil sepatutnya dikredit. Tapi now kita mau tolak. Tolak masih bahagian yang bertentangan. Next, belian. Belian ialah account yang debit sebab belanja. So sudah terlebih. So pindahkan ke kredit. So dua-dua account pun sudah terlebih. That's right. Apa yang kita debit merupakan jualan. Jualan hasil. Tapi dia ialah account yang terlebih. So kita tolak di debit. Belian adalah belanja. So terlebih kena tolak in credit. Okay. Next, keempat. Beli meja dan kursi daripada kedai Prabu Eng untuk kegunaan pejabat. Telah didebitkan ke dalam akaun kedai Prabu Eng dan dikreditkan dalam akaun Prabu. Okay. Sini kita nampak two keyword. Apa keyword dia? Keyword sudah nampak dua perkataan ini yang diberi dalam satu ayat yang sama, iaitu didebitkan dan juga dikreditkan. Biasanya nampak dua perkataan ini, 95% soalan ini adalah kesilapan songsang. Tapi 5% mungkin bukan. Okay, so kita kena pastikan adakah berlaku dua kesilapan. Apa yang berlaku? Okay, nampak tak? Kesilapan, pelajar kena pastikan akaun yang sepatutnya debit ialah yang mana satu dan kredit ialah yang mana satu. Beli meja dan kursi. Meja dan kursi, kita tak ada akaun meja kursi. So meja kursi kena guna apa? Perabot. When I beli perabot, my perabot mesti bertambah di debit. Akaun yang terlibat is perabot and I beli perabot di debit. Okay, and I beli daripada kedai Prabu Eng, tak bayar sebab no tunai, no bank, no check. So anda kena pastikan I beli from kedai Prabu Eng yang merupakan ABB. And saya tak bayar, hutang saya akan bertambah in credit. Okay, tapi dia kata apa? Telah didebitkan. Telah didebitkan ke dalam akaun perabot kedai Eng. Okay, kedai Prabu Eng. So betul tak? Sini I label kredit tapi sudah debit, salah. Dan dikreditkan dalam akaun perabot. Perabot sepatutnya debit tapi kredit, salah. Sudah confirm salah dua kali. When salah dua kali ini maksudnya kesilapan songsang. So terus bagi nilai anda, make sure 700 kena darab dengan 2. So 700 merupakan nilai yang diberi. Make sure kita kena darab 2. So ini adalah kesilapan songsang sebab sudah salah dua kali. Okay, after that, sudah tahu kesilapan songsang, masuk ikut bahagian yang betul. Bahagian yang betul ialah debit perabot. Kredit kedai perabot. Okay, debit perabot. Kredit kedai Prabu Eng yang merupakan ABB. So nilai yang dimaksud ialah 1,400. Sini pun sama dengan 1,400. Okay, next. Keluarkan barang niaga untuk kegunaan keluarga 330 belum direkodkan dalam mana-mana akaun. Itu apa? Dia sudah beritahu apa?
Belum, masih belum direkodkan dalam mana-mana account. Langsung tak masuk dalam account. So tak masuk dalam account sudah confirm kesilapan ketinggalan. So kesilapan ketinggalan pastikan 2 account. Yang mana satu debit, yang mana satu kredit. Keluarkan barang niaga. Barang niaga is your keyword. Untuk apa? Kegunaan keluarga. Nampak keluarga, account terlibat apa? Keluarga make sure account terlibat ialah debit apa? Debit ambilan. So, account yang terlibat ialah debit ambilan. Kredit apa? Barang. Every time nampak barang, account yang kredit mesti belian. No inventory ya. Inventory hanya guna inform 4 punya bab 2 punya jadual persamaan perkanan. Yang bab-bab lain, barang niaga mesti belian. So jawapan debit ambilan sebab nilai ambilan sudah bertambah. Kredit belian sebab my barang tak boleh jual lagi. My belian akan kurang 330. Sini pun sama 330. Keenam, hantar invoice kepada Benny yang bernilai 1,245 telah disongsangkan dalam kedua-dua account. Ini terus nampak keyword apa? Keyword sudah kata disongsangkan. So bila nampak disongsangkan tak payah fikir. Terus pergi carikan your nilai. Make sure my nilai 1245 mesti darab dengan 2. Sudah confirm kena darab 2. Tapi apa yang berlaku? Hantar invoice pada Benny. Invoice adalah bil hutang, maksudnya kita terima atau bayar kemudian. Hantar, I bagi invoice. When I bagi invoice, pelajar akan ingat. Bagi invoice maksudnya jualan. Jualan berlaku, my hasil akan bertambah di kredit. And I jual pada Benny. Benny merupakan my pelanggan for ABT. So, hutang ABT kepada saya adalah aset akan bertambah di debit. Ini yang sepatutnya kita mahu masuk. Tapi before that, you sudah songsangkan. So, now just masuk ikut bahagian yang betul, iaitu debit Benny yang merupakan ABT, kreditkan jualan, dan sudah pastikan ini adalah kesilapan songsang. Sebab sudah nampak perkataan songsang, but nilai kena darab 2, so ialah 2490. Ini pun sama, 2490. Okay, next. Terima cek daripada kedai Raja sebanyak 852. Tersilap rekod dalam akaun kedai Raja. So di sini you can see 2 nama berbeza. Raja and Raja. So, akaun yang betul ialah Raja. Akaun yang salah ialah Raja. Apa yang berlaku? Terima cek. Ini keyword anda. When you terima cek, you kena pastikan. When I terima cek, bank punya wang akan bertambah di mana? Bank punya wang akan bertambah di debit. When bank bertambah di debit, I mesti kredit siapa? Saya kena kreditkan Raja. Tapi sudah kredit belum? Belum. You tak kredit Raja. You accidentally salah go to Raja. So, account yang betul mesti ikut bahagian yang betul. Account yang salah, pindahkan ke bahagian bertentangan. Tadi sudah kredit. Now pindahkan ke debit. Nampak 2 nama. Inilah kesilapan commission. Okay, salah nama. So, account yang betul di kredit. So, account yang salah di kredit. So, pindahkan debit kedai Rajan. And kredit kedai Rajan. Okay, nilai ialah 852. Okay, 852. Sini pun sama. 852. Last kali. Bayar kadar bayaran dengan tunai RM609 telah direkod sebagai 690 dalam kedua-dua akaun. So di sini you boleh nampak 2 nilai yang berbeza. Nampak 2 nilai berbeza, inilah biasanya merupakan kesilapan amount. I sudah nampak 2 nilai mah? Kesilapan amount. So kesilapan amount ini pun sama. Pastikan 2 akaun terlibat. 2 akaun terlibat ialah bayar kadar bayaran. Akaun yang terlibat ialah kadar bayaran. Kadar bayaran ialah belanja di debit. Kadar bayaran adalah belanja di debit.
And I bayar dengan tunai. So tunai akan berkurang di mana? Tunai akan berkurang di kredit. Okay, inilah catatan yang kita nak buat. Tunai kurang di kredit. Now lihat nilai. Yang mana satu betul? 609 nilai yang betul. 690 adalah nilai yang salah. Look at the salah one. Terlebih ke terkurang? Yang salah punya sudah terlebih 81. Terlebih 81. Tambah ke tolak? Tolak. So, bila tolak bahagian yang sama, opposite. Tolak mesti ikut bahagian yang bertentangan. So, maksudnya, di debit, I sudah terlebih 81, so debit pindahkan ke kredit. Wang saya keluar sepatutnya 609 ringgit, tapi terlebih 81, so go to debit. Okay? Terkurang, tambah bahagian sama. Terlebih, tolak bahagian bertentangan. So, jawapan debit tunai and kredit kadar bayaran yang sebanyak perbezaannya berapa? 81 saja. Hanya masukkan 81 saja. Then your journal sudah complete. So bila journal sudah complete, then kita akan buatkan your pembetulan in your imbangan duga. So inilah imbangan duga yang just now sudah diberi dalam soalan. So bagaimana kita nak betulkan? Okay. Bila kita nak betulkan, pelajar ingat bahagian yang sama ditambah, bahagian yang bertentangan ditolak. Okay, so now double check. First, ambilan. Ambilan now double check imbangan juga ada ambilan tak? Tak ada kan? Now tanya, imbangan juga pelajar kena ingat butil debit ialah AAB. Okay, formula ini tak tukar. Nilai di debit AAB, nilai di kredit ialah LMH. Okay, nilai yang debit AAB, nilai yang kredit H. Ambilan ialah account yang debit. So in debit tak ada ambilan. So bila tak ada ambilan, kita akan buka account yang baru call ambilan. So ambilan akan bertambah 500. Okay, ini tambah. Okay, next. Saver. Ada nampak saver tak? Yes, saver saya di debit. Debit dengan kredit tambah ke tolak? Tolak. Okay, sebab dia bahagian opposite. So in my saver, I kena tolak 500. Okay, sebab tak ada tempat, cukup masukkan depan, tolak. Okay, nanti kita kena tolak 500. Lekapan, ada nampak lekapan? Ada. Debit dengan debit, kita nak babak. Debit dengan debit, kita tambah. So, lekapan kena tambah lagi 560. Okay, so guna 560 tambah. Next, belian. Kenapa belian? Ada. Debit dengan kredit. So, tambah ke tolak? Tolak. Bahagian yang sama tambah. Bahagian yang opposite kita tolak. So, that's why my belian kena tolak lagi 560 yang bukannya belian. Sebab dia adalah lekapan. Salah masukkan. Next, jualan. Ada nampak jualan? Kredit dengan debit. Kredit dengan debit. Tambah ke tolak? Tolak 300. Okay, kredit dengan debit kena tolak 300. Okay, belian sekali lagi. Look for your belian. Ada nampak belian? Debit dengan kredit. Tambah ke tolak? Tolak lagi. So, nampak tak? Your belian sebenarnya tak begitu banyak. Tapi sebab berlakunya 38, so dan nilai keep on salah masuk, so kita akan tolak lagi 300. Perabot, ada nampak perabot tak? Perabot di debit. Debit dengan debit, tambah. Okay, so in your perabot, maksudnya nilai perabot you sudah kesilapan sama. So hari itu you sudah tolak 700. So that's why sekarang kita kena tambah balik ke double. So, apa yang kita tambah ialah 1,400. And perabot ini ialah kita beli. When you beli, kedai perabot adalah apa? Adalah ABB. So look for ABB, kredit dengan kredit. Tambah ke tolak?
tambah. Okay, kredit dengan kredit kita kena tambah. So your ABB punya hutang tambah lagi 1.400. Okay, next ambilan. Ambilan tadi akan baru kita buka kan. Debit dengan debit tambah ke tolak. Debit dengan debit kita akan tambah. So di sini kita tambah 330. Okay, next belian. Belian sekali lagi. Debit dengan kredit. Debit dengan kredit kena tolak. Okay, so belian tolak lagi. So nampaklah your belian sudah berlaku banyak kesilapan. Tolak lagi 330. Okay, next. Benny. Benny ialah jualan. Jualan ialah ABT. ABT. Debit dengan debit tambah. Okay, ABT ialah debit dengan debit. So in your account ABT kita kena tambah 2490. Ini pun kesilapan songsang. So nilai adalah double. Jualan kredit dengan kredit bahagian sama kita tambah. So tambah lagi 2490 barulah jualan yang sebelum. Okay, tambah lagi 2490. Apa? Okay, next. Kedai raja dengan kedai raja for kesilapan commission, dia merupakan satu-satunya yang kita tak payah go through your imbangan. Sebab kedua-dua orang ini mesti dua-dua ABT atau dua-dua ABB. Satu debit, satu kredit bila dimasukkan ke dalam. Jawapan dia still kosong. So commission tak payah buat pembetulan dalam imbangan kalau kesilapan commission. Okay, tunai. Debit dengan debit tambah ke tolak? Tambah. Sebab masa kita bayarkan, dia sudah terlebih bayar 81. So tunai kena tambah balik 81. Kadar bayaran debit dengan kredit kena tolak. Kenapa? Sebab kadar yang kita bayar tak begitu banyak. So that's why kita akan tolak 81. Okay, after tolak, now you kena recalculate nilai yang baru. So bila recalculate nilai yang baru, you kena copy and paste untuk buatkan imbangan juga yang baru. Okay, so kamu akan tambah tolak supaya dapatkan imbangan juga yang baru. Okay, first one perabot. Okay, yang ada calculator, keluarkan calculator. Okay, perabot ialah 11520 tambah 1400. So jawapan ialah 12920, jawapan yang betul. Okay, 21030 tambah 560. So my lengkapan ialah 21590. Okay, yang tak ada kebetulan sampai bawah 81 tambah 420, tunai ialah 501. Okay, 501. ABT 2490. Tambah dengan 4210. So imbangan juga yang baru, ABT hutang saya 6,700. Belian 28990. Tolak 560. Tolak 300 and tolak 330. So my belian yang sebenar hanya 27800. Gaji tak ada. Okay, 75230. Tolak 500. So jawapan ialah 4730. Kadar bayaran 2439. Tolak 81. So my kadar bayaran sebenar ialah 2358 saja. And for ambilan pun kena ambilkan nilai yang baru 500 tambah 330. Jumlah ialah 8330. Okay, kredit. Jualan 37320 tolak 300 tambah 2490. Jawapan ialah 39510. Okay, ini sudah tanda. ABB 3210 tambah 1400. So your ABB hutang ialah 4610. So you akan salin semula imbangan juga, kemudian pindahkan your jumlah ke bawah.
Okay, make sure kedua-dua jumlah selepas adjustment akan menunjukkan nilai yang seimbang juga. Tapi nilai yang sebenar adalah berapa? Bagi cukup adjust dulu. 80,000. Nilai tak ada perbezaan. So, jumlah baru 125829. Okay, sini bersama. Make sure you kena pastikan after kesilapan, your account adalah seimbang. Okay, sini 40,000. Okay, sebab ini all format cukup besar. Okay, lepas tu satu lagi. Okay, ini yang semua yang tak ada adjustment. So, nampak tak? Dia adalah seimbang. So, ini barulah imbangan juga yang betul. Okay, so inilah bahagian for your pembetulan kesilapan. Okay, so itu saja for apa yang cikgu nak share for hari ini. So, jangan lupa ajak kawan, okay, subscribe, like and share. Okay, thank you. Bye-bye.